Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Ustaz ucapkan tahniah selamat hari raya kepada semua pelajar-pelajar ustaz yang ada di mana-mana. Tak kira lah di Terengganu ke, di Shah Alam ke, di Johor ke, di Bukit Beruntung ke, kan? Di serata-rata tempat yang ada di seluruh Malaysia. Alhamdulillah hari ini kan dapat juga bertemu walaupun kita dah lepas cuti kan. Walaupun kita dah lepas cuti, kita masih lagi kuat. Kena kuat untuk meneruskan azam kita untuk menghafal Al-Quran yang insya-Allah kita akan cuba khatamkan juga dalam masa 1 tahun ni insya-Allah kan. Jadi Ustaz akan bercerita sikit, bercakap sedikit tentang ke mana perginya hala tuju kita yang kadang-kadang kita dah terlupa. Kenapa kita nak buat, kita nak hafal Al-Quran, kita nak kejar hafalan Al-Quran, kenapa semua tu kan. Antaranya yang paling besar sekali yang Ustaz nak sebut adalah tentang kita nak membalas jasa kita kepada kedua orang tua kita, kepada mak kita, kepada ayah kita, mami, papa, mak, ayah, bonda kan. Kita nak balas balik jasa kepada Allah, kepada kedua ibu bapa kita. Macam mana nak membalas jasa kedua ibu bapa kita kan? Kalau kita tengok jasa kedua ibu bapa kita, mereka ni kumpulkan kasih sayang mereka ni sejak bila? Sejak mana kita nak dilahirkan lagi, kita dah perasaan sayang ke mak ayah kita kepada kita ni tak terbalas dah. Kita tak boleh nak kata apa kan. Pelajar-pelajar sekalian kan, mak ayah ni mengumpahkan kasih sayang kepada kita semua ni sejak dalam kandungan rahim mak lagi kan. Waktu tu Allah, perasaan gembiranya nak boleh ke kita ni bukan senang kan. Nak boleh perasaan gembiranya diulai, dibelai, diusap setiap hari, dibacakan Al-Quran kan, didoakan sejak kita masih lagi dalam kandungan. Masya Allah, gitulah pengorbanan mak dan ayah kita kan. Dan saat itulah kasih sayang ni terus membesar sampailah kita dilahirkan. Allah Subhanahu Wa Taala uji lagi kepada mak kita. Waktu beranak tu dah kena kandung kita selama 9 bulan. Tapi sekarang ni selepas beranak kena jaga lagi kita sampai kita boleh merangkak, sampai kita boleh berdiri, sampai kita boleh berlari, jatuh, bangun dan seterusnya. Luka, sakit, kita terus berjumpa dengan mak ayah kita. Masya Allah kan, besarnya jasa mak ayah kita. Macam mana kita nak balas jasa mak ayah kita kan. Wahai pelajar sekalian, harapan mak ayah kita ni waktu kita dilahirkan ni dengan sempurna, tiada sebarang kecacatan, cacat celik kan. Tiada sebarang, kalau dapatlah macam mana pun terus dengan berita gembira. Tak kira, yang penting kita dilahirkan. Rasa sayangnya mak ayah kita ni kepada kita ni tak tergambar menangis air mata ayah kita. Ayah kita tak pernah menangis, tapi waktu kita lahirkan, ayah kita akan menangis kan. Berasa betapa sayangnya mak dan ayah kita kepada kita kan. Ibu ayah kita kepada kita. Waktu tu kita mengangkat muka tengok mak, Allahu Akbar, dalam keadaan menangis. Kalaulah kita boleh faham waktu tu kegembiraan yang terdampak, kegembiraan mak ayah kita tengok, ya Allah, anakku ni kecil, semoga menjadi anak yang soleh, semoga menjadi mujahid, semoga menjadi mujahidah di medan Islam kan, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang soleh kan. Sampaikan macam mana betapa besarnya pengorbanan mak dan ayah kita ni sampai turun wahyu. Sampai turun wahyu nak ceritakan kepada kita, wajib kita kepada kita anak-anak kan. Bila tengok ada mak kat belakang, ayah kat belakang, apa yang wahyu turunkan kepada kita? Rabbighfirli wa liwalidayya. Nampak doa tu, doa daripada ayat Al-Quran. Kata,
Ingatkanlah kepada anak-anak wahai kepada pelajar semua sekali, Allah Ta'ala tu suruh kita macam mana? Ampunkan, katakanlah ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihaniku sewaktu aku kecil. Sewaktu kita kecil kan, Allah Ta'ala suruh kita berdoa, turun wahyu. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara remeh. Sekarang ni kita nak menjaga macam mana kita nak membalas kedua jasa ibu dan ayah kita. Macam mana? Kenapa kita dihantarkan ke Akmal? Harapan ibu dan ayah kita masuk ke Akmal dalam keadaan semuanya sekali, ustaz kan, musyrif, semuanya tanya, betul ke nak hafal Al-Quran? Kan? Betul ke nak mengaji Al-Quran? Waktu kita mula-mula nak masuk Akmal, semua dia tanya, betul ke nak hafal Al-Quran? Betapa besarnya harapan mak dan ayah kita di belakang yang dengar, betul ustaz, saya nak masuk ke Akmal. Kenapa nak masuk ke Akmal? Saya nak hafal 30 juzuk Al-Quran. Kenapa? Kerana kita nak membalas jasa kedua ibu bapa kita. Dengan cara mana? Dengan cara kita menghafal Al-Quran dan memberikan tiket tiket masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana lagi nak membalas jasa kedua ibu bapa kita? Tujuan kita kena tekatkan balik tujuan kita. Kenapa kita nak hafal Al-Quran? Kerana kita nak membalaskan juga jasa kedua ibu bapa kita. Macam mana Nabi SAW dah janjikan kepada kita semua, orang yang hafal Al-Quran ni, adik-adik yang dengar. Yang hafal Al-Quran tu letak kat tangan ni. Kenapa kita nak hafal Al-Quran? Antaranya adalah kerana yang besar sekali kita nak mengharap redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk menyelamatkan ibu bapa kita daripada cengkaman api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak menghadiahkan mahkota kebesaran yang bersinar, yang lebih bersinar daripada cahaya matahari di langit dunia kan? Jadi kita kena ingat, kenapa kita cuba refresh balik, kenapa kita datang ke Akmal sebelum ini. Mula-mula datang ke Akmal kan, ada hari kita semangat, ada hari kita luntur semangat kita. Tapi macam mana nak menguatkan semangat? Kerana kita kena ingat, kenapa kita nak masuk ke Akmal, kenapa kita nak hafal Al-Quran, kenapa kita nak baca, kenapa kita nak hafal kalamullah Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, berfirman pelbagai ayat nak menerangkan macam mana kelebihan kita orang yang hafal Al-Quran, menjadi jundullah, menjadi tentera Allah, menjadi orang yang bersaksi mewakili ibu bapa kita, nak menghantar ibu bapa kita ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji adik-adik. Janji adik-adik kena ingat, ya Allah, betapa susahnya hafal Al-Quran. Aku nak hafal Al-Quran hari ini, tapi kita ingat kita dah berjanji, kita berikrar untuk mencapai hafiz Al-Quran dalam masa 1 tahun dengan atas sebab kita nak membalas kedua jasa ibu bapa kita. Nak balas jasa macam mana lagi? Dengan cara kita bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran, yang pertamanya. Yang keduanya, cuba ingat Al-Quran. Sebab apa? Kalau kita tak ingat Al-Quran, rugi kita hafal Al-Quran, mak kita daripada senyum pun jadi masam balik. Cuba nak hafal Al-Quran. Yang ketiganya, kita nak mencapai matlamat kita untuk menjadi hafiz Al-Quran, supaya menjadi tiket kepada kita dan juga kedua ibu bapa kita, dan insya-Allah kepada sanak saudara kita semua, untuk menjemput ke syurga yang dah kita tempah datang. Cuba adik-adik bayangkan kan, mak ayah ni, mak ayah buat apa kat depan pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni? Mak ayah mungkin tadi nampak mungkin masuk, ada dekat berkumpul ramai-ramai di alam barzah kan. Mak ayah ni sama-sama naik ke syurga Firdaus. Adik ada dekat syurga Firdaus ni, Allah Ta'ala berikan syafaat kepada mak dan ayah sebab benarkan adik untuk hafal Al-Quran. Masya Allah, hebatnya, gembiranya. Suka tak sebenarnya kalau kita dapat target mak ayah kita nak jadi ahli syurga? Masya Allah kan,
ahli syurga ni bukan sewenang-wenang. Apa saja yang kita minta, apa saja yang kita nak, semuanya ada, kan? Mak ayah kita, cuba tanya kat balik kat belakang. Kalau tengok ada mak ayah kat belakang, cuba tanya balik, mak ayah nak apa sebenarnya, kan? Mak ayah apa yang ayah paling nak adik dapatkan untuk mak ayah, kan? Mak ayah nak apa, kan? Nak komputer mak ayah dah ada dah, adik, kan? Mak nak emas ni mak dah pakai ni, kering kan. Mak dah pakai dah. Nak kereta tu besar lagi kereta ayah kat luar. Tapi mak ayah tak dapat satu je, adik. Dan mak ayah sangat impikan supaya adik dapat, supaya adik berusaha sungguh-sungguh. Apa dia? Mak ayah nak pegang Al-Quran. Mak ayah nak pegang Al-Quran yang adik dah hafal ni, supaya mak ayah dapat bawa ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi saksi. Ya Allah, aku bersaksi depanmu, aku telah berusaha sedaya upaya supaya anak aku ni menjadi anak yang soleh, masya-Allah, menjadi anak yang soleh, menjadi seorang hafizul Quran, orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Sebab apa? Orang yang hafal Al-Quran, dia dah ada satu tongkat kebesaran, kan? Dia ada satu kekuatan, rukun Islam, kan? Rukun Islam dia ada satu kekuatan, kan? Kekuatan macam mana? Sebab Al-Quran ada dalam hati dia. Al-Quran dah menjaga dalam hati adik-adik semua. Doa nanti mak ayah bersaksi, ya Allah, di tengah malam nak menangis, cuba intai adik-adik, intai mak ayah menangis solat tahajud. Kalaulah kita tahu doa dah isi niat doa ibu bapa kita kepada kita semua, wahai Allah, berikanlah kekuatan kepada anakku untuk menjadi hafiz Al-Quran. Berikanlah kekuatan kepada dia untuk menjadi hafiz Al-Quran. Berikanlah kekuatan kepada adikku ini, anakku ini untuk menjadi hafiz Al-Quran. Berikanlah dia, selamatkanlah dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak mampu untuk menghafal ayat-ayatmu, ya Allah. Aku serahkan dia untuk menjadi seorang yang hafiz Al-Quran. Aku wakilkan adik-adik semua, kan? Mak ayah doa, mak wakilkan kepada anak mak ni supaya menjadi tiket kepada mak untuk menjadi hafiz Al-Quran. Mak tak berdaya nak hafal Al-Quran, ayah tak berdaya nak hafal Al-Quran 5 muka surat, ayah tak berdaya nak hafal Al-Quran. Kadang-kadang ayah baca pun tergagap-gagap, kan? Tapi bila mak dengar adik baca Al-Quran, Masya Allah, sayu hati mak, nak menangis hati mak. Sukanya mak, Masya Allah. Mak doakan dengan wasilah adik ni, dengan wasilah semua, kan, hadirin yang mendengar, kan, supaya kita dapat baca hafal Al-Quran, dapat bawa ibu dan ayah ke syurga bersama-sama. Ya Allah, aku doakan kepada dia, ya Allah. Aku doakan kepada semua pelajar-pelajar, ya Allah, pelajar-pelajar akmal, ya Allah, untuk menjadi hafiz Al-Quran. Dikuatkan semangat, bukan semata-mata untuk mencari keseronokan di dunia, ya Allah, kan, untuk mencari redha-Mu, ya Allah, kan. Sama-samalah adik-adik, kita kuatkan balik semangat kita. Cuti 1 minggu, kadang-kadang rasa resah, dah lama cuti 1 minggu, lupa kita nak baca Al-Quran. Waktu ini kita kuatkan balik, letakkan tangan di hati adik-adik semua, tutup mata, doakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah, ampunkanlah dosaku dan ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kasihanilah mereka berdua, dan kasihanilah ibu bapa kami seperti mana mereka kasih kepada kami ketika kami masih kecil, ketika kami sedang menghafal Al-Quran, ketika kami dihantarkan ke akmal, ketika kami berada di waktu salat ni, ya Allah, kan. Doakan supaya macam mana kita dapat membalas jasa kedua ibu bapa kita dengan cara kita menjadi hafizul Al-Quran, kita menjadi orang yang menjaga kalam Allah. Jadi setakat itu dulu yang Ustaz dapat gambarkan kepada adik-adik semua, harapan ibu bapa kepada adik-adik
adik-adik semua. Jadi insya-Allah semoga kita bersungguh-sungguh hari ini. Kita terus bersungguh-sungguh. Bukan senang nak menjadi hafiz Al-Quran, Ustaz faham. Tapi bukan senang kita dapat balas jasa kedua ibu bapa kita. Senyum selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.